Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa qaidul mujahidin wa ala alihi al-athhar wa sahabatil akhyar wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, inayah serta keizinannya. Alhamdulillah, hingga ke saat dan ketika ini kita masih lagi dianugerahkan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita meneruskan lagi perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini, ketika mana ada dari kalangan ahli keluarga kita sendiri, sahabat handai, jiran tetangga dan kenalan kita yang telah pun dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ruang dan peluang yang masih ada ini akan dapat sama-sama kita manfaatkannya dengan sebaik-baiknya, iaitulah dengan kita sama-sama memperbetulkan salah dan silap kita serta memperbaiki segala kekurangan dan kecacatan yang masih ada sebelum sampai saat ketikanya kita semua juga pasti akan kembali semula kepada pencipta dan pemilik kita, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk hari yang ke-19 Ramadan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Mudah-mudahan kita akan terus dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok kita akan mula masuk fasa yang terakhir daripada bulan Ramadan, itulah yang disebut sebagai Ashrul Awakhir min Ramadan, itulah 10 malam yang terakhir daripada malam-malam Ramadan. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, seperti mana kita sedia maklum bahawa di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita pelbagai kelebihan dan keistimewaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Antaranya yang Allah anugerahkan kepada kita di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, itulah apa yang dikenali sebagai Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Suatu malam yang punya kelebihan dan keistimewaan yang sangat besar. Kita sedia maklum bahawa kita umat akhir zaman, kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur kita tak panjang seperti mana umur umat-umat Nabi yang terdahulu. Umat Nabi yang terdahulu, mereka dianugerahkan umur yang menjangkau ratusan tahun lamanya. Adapun kita, umat baginda Rasulullah SAW, seperti mana yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina as-sittin was-sab'in. Yang maksudnya baginda telah menyatakan kepada kita bahawa umur umatku, a'maru ummati, umur umatku, ma baina sittina was-sab'in, kebanyakannya, ghaliban, kebanyakan kebiasaannya hanyalah antara 60 ke 70. Maknanya mungkin ada yang kurang 60, mungkin ada yang lebih daripada 70,
Pun begitu, kebanyakannya adalah sekitar antara 60 hingga 70 tahun sahaja. Maknanya umur kita umat Nabi Muhammad SAW tak panjang. Pun begitu, Allah anugerahkan kepada kita kelebihan dan keistimewaan. Antara kelebihan dan keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita, antaranya kita buat sesuatu amalan kebaikan akan dilipat gandakan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara kelebihannya juga yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitulah malam Al-Qadar. Yang Allah rakamkan dalam surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran itu pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata Allah, tahukah kamu apakah dia malam Al-Qadar? Berkenaan Allah menjelaskan kepada kita, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar, malam kemuliaan itu ialah suatu malam yang punya kelebihan, punya keistimewaan, yang khairun min alfi syahr. Yang khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya lebih daripada 83 tahun. Maknanya ini suatu kelebihan dan keistimewaan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita umat baginda Rasulullah SAW. Kita buat suatu ibadah, suatu amalan berbetulan pada malam Al-Qadar, maka ganjaran yang kita perolehi seolah-olah kita melakukannya selama lebih 83 tahun. Sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan dalam keadaan yang biasa sebagai kita yang hanya merupakan orang awam, orang biasa sahaja. Mana mungkin kita orang awam mampu nak buat sesuatu kebaikan, suatu amalan tiap-tiap hari, tiap-tiap malam selama 83 tahun. Jadi sebab itu malam Al-Qadar ini merupakan suatu anugerah yang sangat bernilai yang Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, yang sewajarnya kita rebut, sewajarnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seterusnya Allah sebut dalam firman-Nya lagi, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Al-Qadar itu akan turun malaikat, para malaikat dan Jibril akan turun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dari segala urusan, dan salamun hiya hatta matla'il fajr, maka sejahteralah malam itu sehinggalah terbitnya fajar. Al-Imam Al-Qurtubi dalam menjelaskan berkenaan dengan turunnya malaikat telah menyatakan bahawa mereka, yakni malaikat, turun daripada setiap langit dan Sidratul Muntaha ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang-orang yang memohon pada malam tersebut sehinggalah terbitnya fajar. Ini suatu kelebihan dan keistimewaan yang mana doa kita akan diaminkan oleh para malaikat yang diutuskan oleh Allah turun ke bumi semata-mata antara tujuannya untuk mengaminkan doa-doa kita. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, seterusnya persoalan yang timbul, bilakah akan berlakunya malam Al-Qadar? Seperti mana yang kita sedia maklum, apa yang jelas dan pastinya, malam Al-Qadar akan berlaku pada salah satu malam daripada malam-malam Ramadan. Ramadan sama ada 29 ataupun 30 hari sahaja. Pun begitu,
baginda Rasulullah SAW yang amat mengasihi dan menyintai kita telah memberikan panduan dan juga clue ataupun suatu petunjuk kepada kita bagi memudahkan kita memperolehi malam Al-Qadar. Jadi sebab itu sebaik-baiknya kita cari, kita rebut manfaat peluang malam Al-Qadar ini dengan melakukan amal ibadah pada setiap malam di sepanjang bulan Ramadan. Pun begitu, kalau kita tak mampu nak lakukannya selama sebulan, maka sekurang-kurangnya kita lakukanlah pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan berkenaan. Ini bersandarkan kepada apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa sabda baginda? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Hadis rawahu Syaikhan, yang menyatakan, baginda menyatakan taharru Lailatul Qadri. Taharru Lailatul Qadri, carilah malam Al-Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. 10 malam. Tak lama. Tak lama. Dan kalau 10 malam pun kita tak mampu nak lakukan, sekurang-kurangnya kita carilah pada malam-malam yang ganjil. Berdasarkan suatu riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW juga pernah bersabda, taharru Lailatul Qadri fil watri minal ashril awakhir min Ramadan. Yang mana maksudnya, carilah malam Al-Qadar itu pada fil watri, pada malam yang ganjil, minal ashril awakhir min Ramadan, malam ganjil yang terdapat pada 10 malam yang terakhir. Maknanya sebaiknya kita buat sebulan. Tak mampu buat sebulan, sekurang-kurangnya kita buat 10 malam terakhir. Tak mampu nak buat 10 malam terakhir, sekurang-kurangnya kita carilah pada malam-malam yang ganjil, iaitu malam yang ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kalau kita nak lihat tanda-tanda, apakah tanda yang menunjukkan bahawa malam tersebut adalah malam Al-Qadar? Di sini ada pelbagai pandangan, ada riwayat dan sebagainya. Pun begitu, antara tanda-tanda yang masyhur iaitulah pada malam berkenaan cuaca. Cuaca pada malam berkenaan dalam keadaan yang terang dan juga nyaman. Ini yang pernah disebut oleh Ubadah bin As-Samit. Secara marfu', kata beliau, sesungguhnya malam tersebut, yakni malam Al-Qadar, bersih terang, seolah-olah bulan yang menerangi, tenang, nyaman, tidak terlalu sejuk pada malam tersebut dan tidak terlalu panas. Dan antara tanda-tandanya juga, matahari yang terbit pada keesokan paginya tidak terlalu terang dan tidak panas. Ini seperti mana yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, menyatakan daripada Nabi SAW, yang mana sabdanya bermaksud, sesungguhnya matahari terbit pada hari tersebut tidak mempunyai cahaya dan kepanasan. Dan apa yang perlu kita lakukan dalam nak mencari malam Al-Qadar? Apa yang perlu kita lakukan? Iaitulah, yang pertamanya kita perlu perbanyakkan solat. Yang kedua, kita perbanyakkan bacaan Al-Quran.
Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan, kita perlu perbanyakkan istighfar, perbanyakkan zikir, dan perbanyakkan selawat. Dan juga kalau dibenarkan dalam tempoh PKP yang masih berjalan, jika dibenarkan, kita boleh sama-sama hadir beriktikaf di masjid-masjid yang berhampiran dengan kita. Apa yang perlu kita lakukan juga, selain kita solat, baca Quran, selawat, zikir, istighfar dan sebagainya, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa yang maksur, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sekiranya aku bertemu dengan malam Al-Qadar, maka apa yang perlu aku lakukan? Sabda Rasulullah, quli. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afun, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau afun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi kita perbanyakkan doa ni, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita kepada ibu bapa, kepada suami, kepada isteri, anak-anak, jiran tetangga, kawan-kawan dan sebagainya, mudah-mudahan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan malam Al-Qadar ini. Marilah sama-sama kita perbanyakkan doa yang diajar kepada kita. Itulah Allahumma rzuqna lailatul qadr, Allahumma rzuqna lailatul qadr, Allahumma rzuqna lailatul qadr. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami bertemu dengan malam Al-Qadar. Mudah-mudahan kita semua akan dianugerahkan malam Al-Qadar, dan mudah-mudahan segala amal kebaikan yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.